Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita akan buat bengkel teknik menjawab kertas 2. So cikgu harap sangat semua tolong ambil perhatian. Okay, tolong catatlah sepanjang cikgu buat ni, kamu tolong buat catatan. Okay, so ini contoh item kertas 2, contoh ya. Kemudian soalan-soalan yang cikgu akan tunjuk ni, cikgu ambil daripada modul guru cemerlang iaitu cikgu Kuzam. Okay, now ini adalah di bahagian A ya. Kertas 2 bahagian A. Kalau tengok soalan macam ni kat cikgu. Zul menjual kedua-dua cap warna merah dan kuning dalam tin besar dan kecil. Harga jualan tin besar bagi setiap warna RMX dan tin kecil bagi setiap warna RMY. Bilangan tin bagi setiap jenis cap yang dijual dan sehari diberi dan jadual 2. Okey, dia bagi jadual. Okey. Dia bagi jadual. Jumlah pendapatan hasil jualan cat merah 25, cat kuning 68. Hitungkan, okey. The keyword dia di sini awak kena tengok hitungkan nilai X dan Y. Bila kata hitungkan nilai X dan Y, ini adalah topik persamaan linear serentak. Okey, persamaan linear serentak. Jadi, soalan di sini, soalan ni soalan terbuka yang mana dia tak ada, awak kena tengok soalan ya. Masa baca, mesti baca soalan sampai habis. Sebab ada soalan persamaan linear serentak tidak boleh diselesaikan dengan kaedah metrik. So dia akan tulis di sini. Dia akan tulis. Hitungkan nilai X dan Y. Okey. Kaedah metrik tidak dibenarkan. Jadi bila tak boleh guna kaedah metrik, kamu tak boleh guna kaedah matriks. Kalau kamu guna kaedah matriks, kamu akan dapat kosong. Okey. Tetapi kalau soalan macam ni, dia tak sebut apa-apa pun, kamu boleh guna. Sama ada kaedah matriks pun boleh ataupun persamaan linear serentak pun boleh. Ada juga satu lagi soalan, dia akan tulis dengan menggunakan kaedah penghapusan atau penggantian, hitungkan nilai X dan Y. Okey, itu pun maksudnya tak boleh guna kaedah matriks. Sebab dia kata dia hanya sebut dengan menggunakan kaedah penggantian atau penghapusan. Hitungkan nilai X dan Y. Awak kena faham maksud tersirat dia tak boleh guna kaedah matriks. Kalau kamu guna kaedah matriks, kamu akan dapat kosong. Tapi kalau macam ni, boleh guna kaedah matriks. Sebab dia tak cakap nak guna kaedah apa pun tak apa. Sebab dia minta hitungkan nilai X dan Y sahaja. So, cikgu akan tunjuk dulu kaedah pergantian pun boleh, penghapusan pun boleh. Cikgu akan tunjuk kaedah pergantian dulu ya. Okey, kaedah pergantian. Okay, mula kita kena buat dulu persamaan linear. Itu satu markah. Kena bentukkan persamaan linear dulu untuk mendapatkan satu markah. So, apa yang persamaan linear yang kamu buat? Siapa boleh beritahu cikgu? Apa persamaan linear dia? Siapa boleh beritahu cikgu? Siapa boleh beritahu? X tambah 2Y sama dengan 28. X tambah 2Y sama dengan? 28. Okey, lagi? Ke X tambah 4Y sama dengan 68. 3X tambah 4Y sama dengan 68. Okey. Ini jawapan daripada Lokman. Ada tak jawapan lain daripada Lokman? Tin besar X ya. Tin kecil Y. Cikgu silap je, saya silap. Lokman 2X terbalik. tambah Y sama dengan 8. Okey, let's say macam ni. Katakan soalan macam ni. Lokman buat macam ni. So, Lokman tak sedar kesilapan dia. Lokman terus buat sampai habis. So, memang salah lah. Okey, dia akan tengok persamaan ini. So, salah lah Lokman. Lokman mesti berhati-hati. Ini careless. Ini careless dah. Nampak? Nampak dah. Ini apa disebabkan oleh kelalaian. Okey ya. Sebenarnya, ya. Kalau terkali pun jawapannya akan salah juga ya. Salah. Sebab dia X. Sini X 2. Awak tengok ya. X dia 2. Lokman kata Y dia 2. Salah lah sebab dia sebut tin besar X, tin kecil Y. Okey. Dia sebut X, Y. Kalau awak buat PQ pun salah. Awak buat AB pun salah. Awak tak ikut arahan soalan. Okey. Awak kena ikut. Kalau dia tak sebut PQRS apa, awak boleh buat suka-suka awak. Tapi bila dia sebut XY, awak kena ikut XY tu. Okey dah, berhati-hati lah. Ini berhati-hati. Soalan pertama dah buat kesilapan. Okey, X ni 2. Jadi 2X.
Y dia 1 tambah Y. Y. Merah berapa? 28. Sama dengan 28. Semua tolong fokus ya. Kelas 5, kelas Nilam. Okay, jangan diam saja. Tak faham abang? Cikgu akan ulang. Senang, soalan ni memang senang. Sebab dia bagi kotak. Dia bagi dah. Okay, cikgu ulang ya. Kalau 5 Nilam, 5 ada 5, tak faham abang? Okay, sila angkat tangan. Di situ cakap. Okay, cikgu ulang balik. Cikgu ulang takut kamu tak faham. Okay. Dia bagi kena ikut arahan tau. Tin besar, harga jualan tin besar bagi setiap warna X. Bila dia kata tin besar X, awak tulis X siap-siap kat sini. Supaya tak silap. Tin kecil Y. So, buh sini Y siap-siap macam tu. Okay. Now, kemudian dia kata bilangan tin jenis dijual dan okay, dah jual. Kemudian dia kata merah 28. Okay, ni merah tulis kat sini 28. Kuning dia tulis 68. So dekat kuning tulis 68. Buat macam tu dulu. Okay, ini buat macam tu dulu step yang pertama. Buat macam ni dulu. Baru buat persamaan. Okay, so baru tengok 2X. So 2X. 1Y. 1Y sama dengan 28. Okay, yang kedua. 4X. Tambah 3Y. Sama dengan 68. Sini dapat 1 markah. Okey. Ini kamu buat bersama macam ni, kamu akan dapat 1 markah. Okey, so sekarang kamu decide. Kamu nak buat secara penghapusan ke, pergantian ke, matriks ke. Okey, cikgu akan tunjuk pergantian dulu. Okey. Pergantian, so kita ambil persamaan yang pertama ni. Kita 2X. Okey, cikgu pindahkan. Cikgu tinggalkan Y di sini. 2X cikgu pindahkan. Okey, lepas tu cikgu ambil persamaan yang kedua. Ni persamaan pertama. Ni persamaan yang kedua. Cikgu ambil persamaan kedua balik. So 4X tambah 3Y ni. Y, cikgu ambil yang cikgu tukar ni. Okey, cikgu bubuh. 28 tolak 2X sama dengan 68. Okey. Faham tak? 28 2X. Okey, maksudnya Y yang ni cikgu gantikan dengan yang cikgu tukarkan yang persamaan pertama. Okey. Ambil Y yang ni, masukkan dalam 3Y ni. Nampak Y ni tak ada dah, cikgu masukkan 28 tolak 2X ni. Okey, kemudian kita buat darablah 4X tambah 3 darab dengan 28 berapa? Berapa? 84 cikgu. 84. Okey, 84 tolak berapa? 6X sama dengan 68. Okey. Okey, so now di sini negatif 2X sama dengan 68 tolak 84. Negatif 16. Okey, negatif 16. So X sama dengan negatif 16 bahagi negatif 2. X sama dengan 8. Okey. Yang ni boleh skip. Tak buat apa tak apa. Terus dapat yang ni pun okey. Okey. Okay, so X ni gantikan di sini. Okay. So Y sama dengan 28 tolak 2 bubuh sini 8. Okay, so Y sama dengan 28 tolak 16. Y sama dengan berapa? 12. Ya, 12. Okay, so dapat siap. X sama dengan 8, Y sama dengan 12. Ini adalah kaedah penggantian. Dengan 2 ya. 2 darab 2. So 4X tambah 2Y sama dengan 56. Cikgu cuba slow ni untuk kelas 5 dengan Nilam. Tak faham bagi tahu. Cikgu ni Okey. kaedah ni Penghapusan.
Penghapusan, okey. Okey, kaedah penghapusan kena bagi sama. Okey, ini soalan yang nombor 1, cikgu darab 2, cikgu tulis balik kat sini. So yang ni salin balik. Nombor 2 ni salin balik. 4x tambah 3y sama dengan 68. Jadi x dengan x ni dah sama. Okey, so dua-dua positif kena tolak. Ingat, bila sama tolak. Bila tak sama tambah. So kita tolak. So tolak, bila sini tolak semua kena tolak. Macam tu. Awak tulis tolak tu kena hati-hati. Ni dekat sini. Okay, so 4x tolak habis. So kita, maksudnya di sini kita hapuskan x. Sekarang 2y tolak 3y. 2 tolak 3 negatif 1y. Sama dengan 56 tolak 68. Berapa? 12. Negatif 12. 12. So y sama dengan 12. Okey. Sebab kita hapuskan x, kita dapat y dululah. So bila dapat y, kita masukkan ke dalam nombor 1. Ambil nombor 1 ni, ambil nombor 1 yang ni. 2x tambah y ni ganti dengan 12. Sama dengan 28. Okey, so 2x sama dengan 28 tolak 12. 2x sama dengan 28 tolak 12, 16. X sama dengan 16 bahagi 2, 8. Sama. Jadi kamu boleh pilih, kamu faham kaedah penghapusan ke tak? Boleh buat penghapusan, awak faham kaedah penggantian, buat kaedah penggantian. Jangan buat dua-dua, salah satu saja awak berpilih yang mana kamu faham. Jadi cikgu tunjuk dah penggantian, ini kaedah penghapusan. Yang mana mudah buat. Okey, so sekarang cikgu akan tunjuk kaedah matriks pula. Okey, cikgu akan tunjuk kaedah matriks. Kaedah matriks ni kena berhati-hati. Kalau tak diminta guna, kalau tak boleh guna, jangan guna, ingat. Jangan guna kalau tak boleh. So matriks, buat dulu dia punya kurungan. Ini penting. Ini penting. Okay. So 2, 4, 1, 3, x, y, 28, 68. Okay, ini cara yang paling penting di sini. Macam mana nak duduk, nak letak di dalam kurungan. Okay, now lepas tu. X, y. Nak cari penentu dia 1 per. Yang ni darab, awak kena buat tunjuk, kena tunjuk pendaraban dia sebab markah di sini. Kena tunjuk pendaraban dia ya, sebab markah di sini. Tak tunjuk tak boleh. So tukar tempat 3 dengan 2, tukar tempat. So 4 dengan 1 jangan tukar tempat tapi letak negatif saja. Kalau positif letak negatif, kalau negatif letak positif. Dia tukar tanda. Okay, so combine 28, 68. Okay, so tekan kalkulator, mod apa? EQN, nombor 1. Unknown. Tekan unknown, 2. Dia akan keluar A1. Okay, dia keluar A1, ambil di sini. Jangan ambil yang saya kotakkan ni, ambil di sini. A1, 2, tekan nombor 2, tekan sama dengan, okay, kemudian tanya B1. B1 ini nombor 1, tekan 1, tekan sama dengan, dia keluar C1. C1, 28, tekan 28, tekan sama dengan, dia tanya A2. A2, 4, tekan nombor 4, sama dengan, B2, 3. Tekan 3 sama dengan C2, 68. Okey, sama dengan. Terus keluar nampak X8, Y12. Boleh? Ada soalan? Okey, soalan ni. Amin dan Bob membeli beberapa keping coklat di pasar raya. Bob membeli 2 kali ganda bilangan coklat yang dibeli oleh Amin. Selepas mereka makan 3 keping coklat masing-masing,
hasil darab bilangan coklat mereka ialah 14. Hitung bilangan coklat yang dibeli oleh Amin. Samaan kuadratik. Okey, mula-mula kamu kena faham dulu ayat dia. Bok ni membeli bok 2 kali ganda Amin. Bok beli sama dengan 2 kali Amin. Bok beli 2 kali ganda Amin. Okey, ini kena betul dulu. Jangan silap 2 bok Amin. Salah lah. 2 bok Amin. Ni salah. Amin sama dengan 2 bok beli sama dengan 2 kali bilangan Amin beli. Yang ni penting. Ayat yang pertama disebut ni. Soalan ni selalu keliru tahun ni lah. Okay. Soalan ni selalu keliru tahun ni. Kemudian kita kena baca pula dekat sini. Selepas mereka makan 3 keping. Makan. Lepas makan maksudnya hilanglah. So tolaklah. Hasil darab bilangan coklat mereka 14. Maksudnya Bob makan 3 keping, Amin makan 3 keping. Macam tu. Okay. Bob makan 3 keping, Amin makan 3 keping. Hasil darab kedua-duanya adalah 14. Okay, sekarang kita nak buat persamaan kuadratik mana boleh AB kan? Tak sama. Persamaan kuadratik mesti sama. Ini yang fungsi yang dia di atas ni. So sekarang cikgu akan tukar XY ya. Cikgu akan tukar XY. Okay. Okay, nah cikgu akan tukar A ni sebagai X. Sebab cikgu akan ambil yang ni. 2X, 2A ni. B ni, B cikgu tukar kepada 2A. Baru sama. 2A tolak 3. A tolak 3. Sama dengan 14. Nampak? Kita tukar. B dengan A tak boleh, so A, dua-dua A. Bila cikgu nak ambil A, B ni, cikgu tukar yang 2A ni. Sebab tadi kita dapat Bob sama dengan 2A kan. So Bob ni cikgu buh 2A. Okay, so sekarang cikgu teruskan, cikgu gantikan A to X lah nak. So 2X tolak 3. X tolak 3 sama dengan 14. Okay. Ada ni? Ikut anak panah yang cikgu buat ni. Senang saja. Okey, so 2X darab dengan X. 2X kuasa 2. 2X darab dengan 3. Negatif 6X. 3 darab X ni negatif 3X. 3 kali 3 ni kuasa 9 sama dengan 14. Okey, so yang ni kita selesaikan. So 2X kuasa 2 tolak 9X. Tambah 9 tolak 14. Sama. Mesti ada sama dengan kosong. Kalau awak tak buat sama dengan kosong, kamu salah. Sebab dia persamaan kuadratik, mesti sama dengan kosong. 9X. Tolak 5. Apa? Negatif 5. Okey, so di sini kita terus tekan kalkulator. Ingat, buat macam cikgu buat ni. Mesti buat bracket kosong dulu. Jangan tekan kalkulator sebelum buat bracket ni. Then baru buat X macam ni. X macam ni. Habis buat ni, baru ambil kalkulator tekan. Kalau tak, kamu akan salah step. Okay, so sama juga Ustazah ni kalau nak tanya tadi kalkulator. Masih yang sama, mod EQN. Tetapi kita nak tekan unknown. Kita tolak yang tengah tu, kita ambil degree. So kita tekan nombor 2. Okay, so dia akan tanya A. A dia 2. Lepas tu tekan sama dengan. Dia tanya B negatif 9. So sama dengan. Dia tanya C negatif 5 sama dengan. So awak akan dapat apa jawapan awak? 5 negatif 5. 0.5. Negatif 0.5. Okey, untuk kuadratik awak kena bagi jawapan dalam bentuk pecahan. Negatif 1/2. Negatif 1/2. Okey, good. Negatif jadi tambah lah. So 2X tambah 1. Okey, siap di sini. Allah, dia cikgu tulis ni. 2X tambah 1. Mana coklat Amin? Awak kena tulis bilangan
coklat Amin sama dengan 5. Baru dapat full mark. Kalau awak tak buat macam ni, awak tak dapat full mark. Sebab soalan dia memang tanya, hitung bilangan coklat oleh Amin. Ini bab apa Siapa ingat? Sekatan berapa? Rangkaian teori graf tu. Rangkaian teori graf bagus. Tingkatan? 4. Ya, good. Okey, satu pokok. Kena tahu pokok tu macam mana. Okey, satu pokok dengan jumlah pokok nilai pemberat yang minimum. Okey, sebelum tu cikgu nak beritahu kamu sekejap. Kamu kalau boleh kan beli pen highlight tu dalam soalan awak boleh highlight. Tak salah. Awak nak contoh soalan awak tak salah. So awak sebab keyword-keyword yang penting tu awak cuba highlightkan. Contoh pokok pemberat yang minima. Jadi kamu bila kamu tengok bab ni kamu tak akan tertinggal. Okey, pokok ni kemudian nilai pemberat yang minima, tentukan jumlah pemberat yang minimum itu. Dia nak jumlah pemberat. Kita kena buang, dia nak yang minima tau. Bila dia nak kamu tengok pemberat yang tinggi semua kita buang. Kita nak buang yang mana? 32. 32. 32. CE 38. 38. Lagi? Lagi? Lagi nak buang yang mana? CE Ada lagi? 34. Okey. Lagi? Dia buang lagi? Lagi nak buang mana? AE. AE okey, 30 okey. Ada lagi yang nak buang? Buang-buang sakit tak boleh sambung. Okey, so yang ni kita buang, maksudnya tepi ni pun kita buang. Tepi ni buang, tepi ni buang, tepi ni buang, 38 ni yang ni. So sekarang yang mana kita buang tu kita apa yang tinggal? B sambung ke A, okey. Then dari A dia akan pergi ke F. Dari F akan pergi ke D. Then D akan pergi ke C. Kemudian dia akan pergi ke E. Oh, boleh. 20, 16, 28, 14, 26. Okey, so yang minima. Tentukan jumlah. Jumlah tambahlah. 20 tambah 16 tambah 28 tambah 26 tambah 14. Sama dengan apa? Berapa sudah ni? 104. Kamu jumpa soalan straight line ni, apa yang kamu perlu ingat dulu, Y sekali kena ingat Y sama dengan MX tambah C. Yang ni kena ingat dulu. Okay, yang ni kena ingat dulu. Lepas tu baru tengok soalan. Ingat yang ni baru tengok soalan dia tanya apa. Rajah 2 menunjukkan 2 garis laris PQ dan TR dilukis pada suatu satuan kates. Dan okay, ini PQ TR. Okay, so ada 2 selari. Bila selari M dia sama. M dia sama ya. M sama. M ni, M ni. Apa maksud M? M adalah kecerunan. Okey, M kecerunan. So diberi bahawa persamaan PQ. PQ ni Y sama dengan negatif 2X tambah 7. Okey. Persamaan PQ Y sama dengan negatif 2X tambah 7. So ingat tadi cikgu suruh tulis yang ni dulu. So sini Y sama dengan negatif 2X tambah 7. Okay, now M.
M ni M. Kecerunan. Okay, so maksudnya M dia negatif 2. Di sini dapat 1 markah. Awak tulis M sama dengan 2. Okay. Kemudian dia nak tanya soalan cari persamaan TR. Okay, dia minta persamaan ni TR. Kita dah dapat PQM negatif 2. Jadi M dia sama, maksudnya M untuk TR pun negatif 2. Okay, M yang sama. Jadi macam mana nak betulkan persamaan? Masih guna yang ni juga. Y sama dengan MX tambah C. Ini A ya. Okay, so Y awak gantikan ni 7. M gantikan dengan negatif 2. X gantikan dengan 9. Tambah C. Okay, full stop dekat situ. Awak terus tekan kalkulator yang cikgu ajar minggu lepas, alpha X tu. Okay, terus tekan alpha X, awak dapat C. Ingat lagi tak macam tekan alpha X? 7 sama dengan tekan alpha calculate negatif 2 buka kurungan 9 tutup kurungan tambah C ni tekan alpha X. Lepas tu shift calculate. So dapat C. C berapa? 25. C 25. Semua dapat tak? Semua dapat je ni. Tak dapat, bagi tahu cikgu. Sila bagi tahu kalau tak dapat. Tak mau diam-diam saja. Okay, C 25. Shift calculate kan? Ya, untuk dapat jawapan shift calculate. Shift calculate. Dapat tak 25? Dapat juga. Okay, so dapat C 25. Okay, so betulkan persamaan. Ambil balik. Y sama dengan negatif 2X tambah 25. Siap soalan nombor 1. Soalan A. Siap. B. Pitasan X, TR. Pitasan X, ingat pitasan X, Y ni ganti kosong. Pitasan Y dia C lah. C ni pitasan Y. Pitasan Y ni maksudnya yang potong paksi Y tu. Okay, so gantikan Y ni kosong sama dengan negatif 2X tambah 25. Okay, dah cukup. Tak payah buat jalan kira banyak-banyak, tekan sama macam tadi. Alpha calculate. Tekan kosong, alpha calculate, negatif 2, alpha X tambah 25. Tu yang dapat X sama dengan 25 per 2. Cukup. Habis. Mudah saja. Kita cuma guna kalkulator. Yang penting markah di sini. Markah di sini. Okey, markah dia nak tengok awak gantikan Y kosong saja. Okey, dia tak mau tengok jalan kira. Dia tak mau tengok jalan kira pun. Dia nak awak faham bahawa bila pitasan X, Y ni kosong. Lepas tu awak terus tekan kalkulator. Kita dapat jawapan. Ingat, baca soalan sampai habis. Lepas tu apa tengok? Dikembalikan ke, tak dikembalikan ke? Tanpa pengembalian ke, itu kena baca ayat tu. Ayat tu kena baca. Diletak semula, tak letak, itu macam-macam ayat dia guna. Tapi biasanya dikembalikan dengan tanpa pengembalian, dengan pengembalian, dikembalikan atau tidak dikembalikan. Ayat tu kena tengok. Sebuah beg mengandungi 4 biji guli biru, 3 biji guli merah, sebiji guli dipilih keluar secara rawat daripada beg itu, warnanya dicatatkan. Kemudian guli dimasukkan semula. Dia ambil, dia catat, dia boh balik ke dalam beg itu. Selepas itu satu lagi guli dicabut keluar secara rawat dari beg itu dan warnanya juga dicatat. Lengkapkan kebahagiaan pokok pada ruang jawapan dan seterusnya cari kebarangkalian bahawa kedua-dua biji guli adalah sama warna. Okey, so dia ambil, dia catat, dia bawa balik. Maksudnya dia bilangan tetap sama. Okey, so biru 4/7. Sekarang ni biru ada 4, merah ada 3. Jumlah dia 7 biji. So sekarang sebab tu dia per dengan 7. Jadi biru 4/7. Jadi merah berapa? 3/7. 3/7. Awak tulis benda tu saja. Okey, di sini pula. Biru 4/7, itu biru guli pertama.
dia letak balik, lepas tu dia ambil balik, dia ambil pula dia kena biru juga. Jadi biru dia berapa sekarang? Dia ambil, dia letak balik. So biru ada berapa sekarang? 47. Sama, 47 juga. Merah pun sama sebab dia tak mempengaruhi, sebab dia ambil dia letak balik. Jadi sama. Sama juga dengan merah 37, biru 47, merah pun 37. Kalau katakan dia ambil, kemudian dia tak letak balik. Sekarang di sini, let's say cikgu buat lagi satu di sini. Okey, tanpa pengembalian cikgu buat di sini. So ini biru, sini merah, 3/7. So biru merah, biru merah. Sekarang ni kita buat, dia tak kembalikan. Okey, sekarang biru mula-mula ambil sebiji 47. Okey, so tanpa pengembalian sekarang biru di sini tinggal berapa? Tinggal berapa? 3/6. Ya, 3/6. Sebab dah ambil sebiji tapi tak letak balik. Merah? Merah? Merah berapa? 3/7. Pasal apa 37? Kan dah ambil sebiji tadi? 3/6. 3/6 jugalah. Sebab tadi jumlah semua dalam beg tu ada 7 biji. 4 merah, 4 biru, 3 merah. So dah ambil biru, tak boleh balik. So sekarang merah tetap sama 3 biji tapi jumlah dia dah beza lah 3/6. Okey, sekarang ni kalau dia ambil mula-mula merah dulu pula. Tadi dia ambil, awak kena faham bentuk pokok ni. Okey, maksudnya ini guli pertama, ini guli kedua. Sebab dia nak ambil 2 biji. Mula dia ambil biru 4/7, kemudian dia ambil sebiji lagi. Biru juga 3/6 lah sebab dia ambil dah. Ataupun kalau dia ambil merah 3/6 juga. Merah 3. Yang ni sebab 3 sebab dia ambil sebiji. Kalau mula-mula guli pertama dia ambil merah iaitu 3/7. Sekarang dia ambil guli biru. Biru sini jadi berapa? Biru sini berapa? 4/6. Ya, 4/6. Sebab biru ada 4 biji. Tapi jumlah dah kurang sebab dia dah ambil sebiji tadi. Merah? Ya, 2/6. very good. 2/6. 2/6. Sebab dah ambil sebiji. Awak kena faham, dah ambil sebiji tak boleh balik. Bila ambil tak boleh balik, jumlah di bawah ni dah berbeza. Ambil tak boleh balik. Tapi kalau ambil boleh balik nampak dia sama. 7/7/7 juga. Setelah tu masuk baca soalan kebarangkalian kena berhati dengan pengembalian ataupun tanpa pengembalian. Okey, so soalan dia apa tadi? Kebarangkalian kedua-dua sama warna. Okey, sama warna. So cikgu padam yang ni contoh ni contoh. Okey, so sama warna. Yang mana sama warna? BB, MM. So maksudnya sini 4/7 darab dengan 4/7. Yang ni 3/7 darab dengan 3/7. So bertanya 47 darab dengan 4/7 tambah dengan 3/7 darab dengan 3/7. Jawapannya berapa? Siapa beri jawapan? Siapa boleh beri jawapan ke cikgu? Dah pukul 11.50 dah ni. Okey? Sama dengan berapa? 25/49. Okay, very good. Bagus Azhar ni. Siap. Okay, ini topik baru juga. Topik apa ni? Topik apa? Topik apa ni? Cukat Cukai? Cukat apa ada? Apa? Tengok. Baca soalan dia. Dia kata apa? Topik apa ni? Motor. Bukan Insurans. motor. Insurance. Insurans. Ya Allah. Bak insurance. Bak insurance. Beli jadual di bawah menunjukkan pengkadaran premium bawah tarif motor bagi polisi motor yang dikeluarkan di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. So dalam jadual ini diberi. Awak tak payah hafal lah nah, jadual ni diberi. Okay, dia ada Semenanjung Malaysia, dia ada Sabah Sarawak. Kena baca soalan dia duduk di mana sat lagi. So ini adalah sisi kereta.
Okey, ni nak merujuk lagi dia beli kereta sisi berapa. So ini ikut dia punya polisi dia ikut sisi kereta. Okey, ini polisi komprehensif, ini polisi pihak ketiga. Kalau sebenarnya Malaysia. Ni Sabah Sarawak, polisi komprehensif, polisi pihak ketiga. Okey, ini tabel ni diberi, jangan risau. Tapi apa yang kamu kena hafal adalah okey. Okey, ini soalan dia. Encik Zakri menetap di Sarawak. Bila di Sarawak nak ambil yang mana? Kolom Sabah Sarawak. Ambil yang ini, jangan pergi ambil yang Semenanjung Malaysia pula. Kena ambil Sabah dan Sarawak. Okey, kemudian dia ingin membeli satu polisi insurans motor dan berikut ialah maklumat. Dia nak beli insurans motor dia. Okey, dia nak beli insurans 85,000. Umur kereta ni tak penting sangat. Yang penting adalah sisi enjin dengan ni. Enjin dia 2,495. So kita kena cek jadual 2,495 duk dekat mana. Tengok yang cikgu bulat ni Sabah Sarawak, jangan tengok Semenanjung Malaysia. Tengok sisi dia. Sisi 2,495 nak ambil yang kat mana? Ambil 3,000. Ya, dia kena ambil yang paling tinggi. Dia tak boleh ambil yang rendah. 2,495 tak ada kat sini. Awak tak boleh ambil 220. Awak kena ambil yang tinggi. So ambil 350. Kemudian tengok yang ni lah. 26650 dia kena beli insurans dia. Saya cikgu tunjuk macam mana. Tapi yang penting tengok dulu ni dan jadual ni nak guna yang mana. Guna Sabah Sarawak, guna sisi yang ni. Lepas tu dia punya premium dia yang ni. Okey, so kita tengok soalan dia kata apa? Hitung premium kasar bagi polisi ketiga, kebakaran dan kecurian. Tengok tabel. Ada tak? Polisi ketiga, kecurian dan kebakaran. Ada tak? Ada cikgu. Tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab dia ambil kira daripada polisi komprehensif. Okey, dia ambil di sini iaitu 75%. Yang ni mula-mula hari tu saya ajar 55 tu saya tersilap. Dia ambil 75% daripada premium kasar. Okey, di sini. Ini kena ingat. Okey, dalam buku teks awak ada. Dia tulis kat sini. Kadar premium polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian adalah 75% daripada premium asas polisi komprehensif. Jadi kita kena kira polisi komprehensif dulu. Premium kasar yang ni baru kita ambil 75% daripadanya. Okay. So ini semua ada, kamu kena hafal. Ini step dia macam mana pun kamu kena tahu, nak buat step by step. Kemudian apa yang kamu kena hafal, kamu kena tahu. Bila Semenanjung Malaysia, premium dia RM26. Selepas baki setiap ribu berikutnya. Kalau Sabah Sarawak RM20 3 kupang. Ini kena ingat. Semenanjung RM26, Sabah Sarawak RM20 3 kupang, kena ingat. Dalam periksa dia hanya bagi tabel ini sahaja. Tapi yang kata kalau Semenanjung RM26, Sabah Sarawak RM20 3 kupang, kena hafal. Kemudian kalau dia nak polisi ketiga kebakaran kecurian, kena ingat 75% daripada premium asas polisi komprehensif. Itu kena ingat. Okay, so now kita akan buat dalam pengiraan dia nah. Okay, now. Okay, boleh ada soalan tak? Boleh tu. Okay. Ada soalan beritahu. Okay, now. Okay, sini cikgu tunjuk, cikgu tulis balik. Okay, kita akan 85,000 dia nak beli 85,000. So sisi dia 2,495. Kita akan ambil di sini, kita akan ambil premium asas dia 26,650. Okey, jadi 85,000 bermakna 1,000 pertama dia akan bayar 26,650 ni. Itu 1,000 pertama. Baki berikutnya
Okay, kalau 85,000 maksudnya RM 1,000 pertama, RM 1,000 pertama 26650 tu kan. Okay, ni kita kira polisi komprehensif dulu. Okay, 1,000 pertama 265 kupang RM 266.50 sen. Kemudian bakinya RM RM20 3 kupang darat dengan 84. Kenapa 84? Sebab 85,000 ni bagi 1,000 kan, per dengan darat dengan 1,000. So kita potong, so tinggal 84 lah sebab 1,000 dah bayar. So RM20 3 kupang darat dengan 84 dapat berapa? RM1,705.20. RM 1,000 105 115 1705.2. 1705.20. Betul eh? So Ya, kita jumlahkan dia, premium asal dia kita jumlahkan. So awak akan dapat RM 1,9,7,1,7,0. Okey, ini adalah premium, ini adalah polisi komprehensif. Kemudian dia nak pihak ketiga kebakaran dan kecurian. So polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian. So, kita kena buat macam mana? Kita ambil 25%. 0.75 kita darat dengan 1,9,717 kupang. Betul? Betul? Betul. Okey, dapat berapa? Tolong kira Ustaz, dapat berapa? RM 1 478 4 7 8 76. 7 6 ke 7 8? 78. Okey. Kemudian kita tengok NCD. NCD 25%. So kita kena tolak NCD. NCD 25%, so 0.5 darat dengan yang mana? Nak darat yang mana? Darat dengan ini ke darat dengan 1478? Darat dengan 1478. So awak akan dapat jawapan berapa? RM 36969. Ini NCD. Jadi ambil yang ni, tolak yang ni. Okey, jadi 1478 nak dapatkan premium pihak ketiga ni. Awak ambil 1478 tolak dengan NCD. So awak akan dapat jawapan dia sama dengan RM 1478 tolak awak akan dapat berapa? Mana dia? Berapa dapat? 9.09. Okey, so inilah dia polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian yang dia kena bayar. Okay, so step by step. Cikgu ulang ya. Cikgu ulang balik. Bagi yang tak faham, mula-mula baca soalan. Baca soalan, kenal pasti dia duduk di mana dulu. Kemudian kalau dia duduk Sabah Sarawak, kita akan tengok premium kat Sabah Sarawak. Pertama tengok dia duduk di mana. Kemudian kedua tengok sisi kenderaan dia.
Dia dapat sisi kenderaan dia, okey, premium asal dia yang mana dia nak. Polisi komprehensif, macam mana pun polisi komprehensif kena kira dulu. Kalau nak tahu pihak ketiga pun, polisi komprehensif kena kira dulu. Okey, so ambil premium asal sini, ini 1,000 pertama. Okey, baki untuk seterusnya awak kena ingat. Kalau Sabah Sarawak RM20.3, kalau sebenarnya benar. Ini tidak diberi dalam soalan. Awak kena ingat. Ini tidak diberi. Okey, kemudian kita terus buat pengiraan. Kalau dia nak polisi pihak ketiga, macam mana pun kena start dengan polisi komprehensif, iaitu tadi 1,000 pertama, RM2,665. Kemudian dia duduk di Sabah Sarawak RM20.3, darab dengan yang baki tu, awak dapat ini. So, jadi ini adalah jumlah premium komprehensif. Kemudian kalau dia nak beli yang pihak ketiga kebakaran kecurian, ambil 75% daripada premium asas, iaitu 0.75. Awak darab dengan premium asas. Okey, ini kamu kena bayar, tapi dia beli kenderaan, dia dapat NCD. NCD non-claim discount. Maksudnya setiap tahun, tahun pertama dia kosong. Okey, tahun pertama dia kosong. Tahun kedua awak pergi renew awak punya road tax, awak akan dapat 25% NCD. Tahun ketiga awak akan dapat 30%. Tahun keempat awak akan dapat 38.33. Tahun kelima 45. Tahun seterusnya 6, 7 sampai 10 tahun 55. Selagi awak tak claim. Kalau awak tak berlaku apa-apa kemalangan, setiap tahun selepas 5 tahun awak tetap 55%. Maksudnya awak ada diskaun. Awak bayar insurans, awak ada diskaun 50%. Awak boleh tolak NCD ni. Tapi sekali awak accident, awak akan balik semula kepada kosong. Okey, itu dia. Bila awak bawa kereta sehingga tak pernah langsung awak accident, awak akan untunglah sebab setiap kali awak renew insurans, awak akan diskaun. Okay, so ini step pengiraan yang perlu ingatlah. NCD 25%, jarak dengan 25%, so dapat ini tolak balik yang ni. Tolak balik, ini yang jumlah dia kena bayar untuk premium pihak ketiga. Now, kemudian ini soalan, tadi soalan insurans, ini barulah soalan cukai. Dia masih bahagian A. Okay, yang tadi nampak macam panjang kan? Tapi sebenarnya dia tak panjang pun. Dia 4 markah je ni. Panjang sebab cikgu yang terang panjang, tapi jalannya pendek saja. 4 markah saja. Nah, di sini. Okey, now tengok pula. Ini cukai pendapatan. Cukai pendapatan ni tak semestinya bahagian A. Dia boleh tanya juga bahagian B, dia boleh juga tanya bahagian C. Okey, kalau bahagian A, pendek macam ni sajalah. Okey, ini soalan cukai. Okey, Zamri mempunyai pendapatan tahunan sebanyak RM63,855. Beliau telah mendermakan RM700 kepada sebuah organisasi pengurusan pandemik COVID-19 yang diluluskan. Okey, yang diluluskan kerajaan maksudnya saat ini dia boleh tolak lah. Kemudian jadual A menunjukkan pelepasan cukai ini diberi nanti dalam exam. Diberi nah. Okey. Kemudian untuk cukai untuk individu dia dapat pelepasan 9,000, untuk gaya hidup dapat pelepasan 2,300, untuk insurans perubatan 1,500. Okey, soalan dia. Ini kadar cukai pendapatan individu ini juga diberi, jangan risau, tabel-tabel semua akan diberi. Okey, sekarang tengok dia punya pendapatan dia 63,855. Kalau 63,855 ni sekali kita nak tengok tabel ni kat mana kan. Kemudian kata hitungkan cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Zamri bagi tahun tersebut dengan mengambil kira rebate cukai sekiranya layak. Okey. Okey, nak kira cukai pendapatan awak kena ingat step ni. Cikgu highlight step dia. Okey, step mula-mula sekali kena kira pendapatan bercukai. Okey, pendapatan bercukai maksudnya kita akan tolak pengecualian dengan pelepasan cukai. So kita dapat cukai pendapatan. Kemudian kita tolak rebate. Kalau boleh rebate lah. Kalau tak ada rebate lah. Kemudian pendapatan dapatlah bila tolak rebate ni dapatlah cukai pendapatan yang perlu dibayar. Okey, now kita start ya. Cikgu tunjuk ya. Mula sekali. Kita tengok dulu. Pendapatan tahunan dia berapa tadi? 63,855. Tolak apa? Dia tolak apa?
pendapatan bercukai sama dengan 6,3,8,5,5. Kita nak tolak dengan apa? Tolak yang dia derma tadi. Tolak derma 700. Kemudian kita nak tolak apa lagi? Kita tolak pelepasan tadi. Pelepasan cukai untuk diri dia 9,000. Kemudian kita tolak apa lagi tadi? Dia bayar dia abang tadi. Gaya hidup 2,300. Kemudian kita tolak lagi dengan dia punya insurans perubatan 1,500. Okey, so sekarang pendapatan bercukai dia berapa? Tolak semua pendapatan bercukai dia. RM berapa? Berapa? Siapa nak tolong kira? Sekarang tinggal 30 orang pakai tolong habis ke siapa? Berapa Ozai? Total? RM? 50355. Bagus Najihah. 50355. Okey, inilah pendapatan bercukai dia yang kita akan tengok di dalam tabel ni. 50355 ni dekat mana kita nak ambil? Dekat yang ni. Okey, pendapatan bercukai kena rujuk di sini. Okey, 50,000 pertama. 50,000 pertama adalah 1,800. So, nak tengok dia punya cukai pendapatan yang dia kena bayar. Cukai pendapatan yang dia kena bayar. Lepas tu RM 50,000 pertama. Kita ambil 1,800. Okey, so baki dia adalah 14%. Baki dia RM355 darab dengan 14%. So dapat berapa? Dapat berapa? 497/10. Berapa? Betul lah. 14% darab dengan 355. 49.7. RM49.7. So jumlah dia 1,849.70 sen. So inilah dia cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Zamri. Okay, so saya dah bincang beberapa topik dalam bahagian A ni. So kamu akan nampak gambaran. Nampak gambaran dah soalan macam mana. So at least kamu dah tahu bentuk-bentuk soalan yang akan ditanya. Okay.